Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al Hijrah 10 Syaban 13 Mac bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Rakyat Johor mahukan kestabilan politik. Juga trend isteri tanggung penuh suami langgar syariat. Statistik kemalangan jalan raya amat membimbangkan dan menjadi antara penyebab utama kematian dengan 14,308 kes direkodkan pada 2019 hingga 2021. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata lebih membimbangkan apabila dalam tempoh yang sama, golongan belia mencatatkan kes kematian tertinggi dengan purata 7,077 kes iaitu 50% daripada kadar kematian keseluruhan. Menurut Perdana Menteri, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ berhasrat mengurangkan kadar kematian akibat kemalangan sebanyak 50% menjelang 2030 dengan merangka pelbagai usaha dan program. Antara usaha yang boleh dilakukan ialah melalui penekanan kepada disiplin dan memperbanyakkan lagi program kesedaran dan libat urus bersama penunggang motosikal. Advokasi perlu diperbanyakkan. Engagement dengan penunggang motosikal ni perlu diperbanyakkan. Jadi untuk memberikan kesedaran. Sebenarnya kita boleh buat apa saja. Betul. Kita boleh laluan khas motosikal pun kita buat. Betul. Tapi kalau disiplin tak ada, itu yang menyebabkan berlaku kemalangan. Tambah Datuk Seri Ismail Sabri, statistik menunjukkan golongan muda terdedah kepada risiko lebih tinggi semasa berada di jalan raya dan ini merupakan cabaran utama pihak penguatkuasa untuk membendungnya. Beliau berkata demikian kepada media selepas program bantuan lesen memandu keluarga Malaysia BLKM di Dewan Kompleks Rakan Muda Berak. Pada majlis itu, 404 orang asli di daerah ini menerima lesen memandu melalui program BLKM. Melalui program ini, calon terlibat hanya perlu membayar RM20 dan akan diberi latihan dan ujian bagi mendapatkan lesen memandu serta mereka diberi pendedahan mengenai undang-undang jalan raya. Sementara itu, ditanya mengenai pilihan raya umum PRU ke-15, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga naib Presiden UMNO berkata PRU hanya akan diadakan setelah Barisan Nasional bersedia sepenuhnya. Menurut beliau, walaupun terdapat banyak desakan untuk mengadakan PRU 15, terutama setelah BN menang besar dalam pilihan raya di negeri Johor semalam, kerajaan tidak terburu-buru. Saya dah sebut beberapa kali dalam ucapan saya sebab tu perjumpaan dengan UMNO di mana-mana tempatnya, iaitu apabila kita sudah bersedia dan pilihan raya boleh diadakan, tapi perlu bersedialah. Soal bersedia atau tak bersedia itu nanti biar kepimpinan UMNO kita akan bincang sama-sama kita untuk. Tambah beliau, keputusan PRN Johor tidak akan menjejaskan hubungan antara Kabinet Keluarga Malaysia. Ujarnya, Kabinet adalah profesional atas soal dasar dan kepentingan negara yang mana setiap keputusan dibuat secara bersama. Memorandum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik yang dimeterai Pakatan Harapan PH dengan Kerajaan Persekutuan akan berakhir pada 31 Julai ini. Pendapat sama turut dikongsi Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Menurutnya adalah lebih baik untuk menunggu situasi COVID-19 lebih stabil sebelum kerajaan memohon pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada PRU ke-15. Di Johor kita tiada pilihan sebab dia dah tak ada majoriti dah dan kerajaan itu sangat rapuh. Tapi saya nampak kerajaan persekutuan ada perjanjian sehingga bulan Julai. Tiada apa-apa keperluan yang mendesak. Kerajaan stabil, tidak akan tumbang. Undang-undang dapat diluluskan di Parlimen. Jadi dari sudut kesihatan awam lah, saya nampak boleh kita tunggu dulu sehingga keadaan bertambah stabil. Keadaan dah stabil, tapi dia bertambah stabil. Dan jangan kita mengundang benda yang tak perlu kita adakan kerana semata-mata kita nampak ada peluang politik.
Menurutnya, walaupun negara beralih ke fasa endemik, namun tidak bermaksud ancaman COVID-19 sudah tamat. Semua pihak perlu berhati-hati walaupun sempadan negara dibuka, saf boleh dirapatkan dan hak maksimum kapasiti dimansuhkan. Namun tidak mustahil SOP ketat dikembalikan jika keadaan bertambah buruk. Terdahulu beliau merasmikan program khidmat komuniti sempena sambutan Hari Pembantu Perubatan 2022 anjuran Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia di Senawang, Seremban. Mengulas mengenai perjalanan PRN Johor, beliau berpuas hati dengan perjalanan kempen dan proses pembuangan undi semalam. Katanya sebanyak 54 kompaun telah dikeluarkan sepanjang tempoh itu melibatkan kes-kes berat. Rakyat Johor mahukan kestabilan politik daripada tampuk kepimpinan baharu di negeri itu. Rata-rata penduduk yang ditemui kru Berita Al Hijrah meletakkan harapan yang tinggi agar janji-janji yang diberikan dalam kempen sebelum ini dapat ditunaikan. Ia termasuk dalam usaha menstabilkan ekonomi dan masa depan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri mahupun parti semata-mata. Ikuti laporan disediakan wartawan Hadizah Faisal. Rata-rata penduduk yang ditemui menuntut pulangan dan manfaat ke atas kepercayaan yang diberikan kepada kerajaan baharu. Mereka mahu pelaksanaan yang lebih tuntas dan amanah, khususnya membabitkan kebajikan rakyat. Dapat memimpin dengan baiklah. Maksudnya apa segala tindakan hanyalah untuk keutamaan rakyat, bukan keutamaan diri sendiri. Harapan saya agar semua jadi lagi baik daripada yang lepas. Banyak peluang pekerjaan yang ada, ekonomi negeri Johor bertambah baik. Maksudnya kebajikan rakyat Johor lebih terjaga. Selain kestabilan politik, golongan peniaga juga berharap agar kerajaan dapat memperkasukan lagi pembangunan sosio-ekonomi penduduk, khususnya peniaga kecil dan sederhana setelah 2 tahun terjejas akibat pandemik COVID-19. Apabila kerajaan baru dapat ditubuhkan, dapat membantu peniaga-peniaga kecil ini untuk bangun semula daripada keadaan kita yang 2 tahun tidak dapat berniaga dengan sempurna. So, apa yang kita tahu, pinjaman bank agak sukar untuk bagi peniaga-peniaga kecil untuk membuat pinjaman bank kerana dia perlukan banyak garantor ke apa semua kan. Penduduk juga berharap agar kerajaan dapat menstabilkan harga barang yang tidak menentu selain membantu menyediakan pelbagai saluran kepada rakyat untuk meningkatkan pendapatan rakyat golongan B40 sekaligus merancakkan lagi ekonomi di negeri itu. Semalam, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan Barisan Nasional BN memenangi 40 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor. Laporan Khadizah Faisal untuk Berita Al Hijrah. PRN Johor semalam menempa sejarah sebagai pilihan raya pertama yang melibatkan pengundi berusia 18 hingga 20 tahun. Namun sejauh mana peluang ini digunakan sebaiknya oleh golongan muda itu? Untuk mengetahui lebih lanjut, kita bersama penyelidik Unit Literasi dan Advokasi Politik IPSAS, Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Murshid Arsyad. Assalamualaikum, Doktor. Doktor, boleh dengar saya ke? Baik, kita ke laporan seterusnya dan kita akan kembali bersama doktor, insya-Allah. Sementara itu, rata-rata pengundi muda di Johor yang ditemui kru Berita Al Hijrah berpandangan adalah tidak adil sekiranya keputusan undian mereka dipandang rendah hanya disebabkan faktor umur yang terlalu muda. Ini kerana kebanyakan anak-anak muda masa kini sudah mampu berfikir secara kritis dan matang. Norindah Abadi Ahmad Mohamed 20 tahun berkata mereka mempunyai hak untuk mengundi kerana pemilihan pemimpin di negeri itu turut melibatkan masa depan mereka. Untuk masa depan ni, masa depan orang muda juga. Jadi orang-orang muda pun kena mengundi untuk masa depan mereka. Sebenarnya untuk mengundi muda ni kita tak boleh pukul rata sebab banyak anak-anak muda sekarang banyak pengetahuan, banyak diorang lagi belajar, banyak yang belajar sekarang. So
boleh je untuk mengundi ni. So kita jangan nak pukul rata lah untuk semua anak muda. Jelasnya, dengan pendedahan mengenai dunia politik dan pengetahuan asas mengenai isu-isu semasa negara mampu mengubah pola berfikir anak muda yang lebih berorientasikan kepada mencari jalan penyelesaian masalah dengan lebih efektif dan efisien. Sebagai pengundi orang muda, saya rasa orang muda ni berhaklah buat keputusan dia sendiri sebab kita orang pun dah didedahkan dengan teknologi semua. So kita orang tahu untuk memilih mana satu yang lebih, mana satu baik, mana satu buruk. Baik, kita bersama kembali Profesor Madya Dr. Muhammad Mursyid Arsyad. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey baik Doktor, kita teruskan dengan soalan kita yang hangat. Diperkatakan undi 18 ni dah menjadi sudah lama diperjuangkan dan akhirnya menjadi realiti Doktor. Adakah ia berjalan lancar dan mencapai matlamat? Okey, berdasarkan kita lihat apa yang kita lihat semalam ya, iaitu tempoh pengundian yang mana kita lihat sejumlah 54.92% ya rakyat Johor yang turun mengundi. Kita percaya bahawa jumlah pengundi muda terutamanya pengundi umur 18 hingga 20 tahun itu tidak kurang hebatnya. Dan kita lihat kalau ikut dari statistik yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, terdapati bahawa pengundi muda di antara 18 hingga 20 tahun ini 173,000 lebih kurang dan hampir 6.67%. Manakala pengundi yang berusia 21 hingga 29 tahun ya di antara 21.86% iaitu lebih kurang dalam 57,000 ya lebih kurang. Jadi secara keseluruhan ya hampir 28% ya pengundi yang terdiri daripada pengundi muda iaitu berumur di antara 18 hingga 30 tahun. Jadi kita lihat berdasarkan daripada tinjauan yang dilakukan, berdasarkan daripada dapatan di lapangan, dapati bahawa keterujaan golongan belia untuk mengundi, terutamanya yang kali pertama mengundi ini sangat tinggi. Dan ada setengah beberapa lokasi pengundian kita dapati bahawa golongan saluran untuk pengundi muda ini sebenarnya jauh lebih ramai sebenarnya, walaupun kita lihat kapasiti pengundi agak sederhana kali ini secara jumlahnya, tetapi tidak kurang hebatnya untuk pengundi muda itu sendiri. Jadi saya nampak sambutan anak muda, terutamanya golongan belia yang meraikan proses demokrasi kemarin merupakan satu indikator penting untuk memastikan bahawa undi 18 ini dapat direalisasikan dengan lebih baik untuk pilihan raya umum nanti, iaitu PRU ke-15 nanti. Adakah doktor sendiri puas hati dengan peratus golongan muda keluar mengundi semalam? Secara keseluruhannya masih lagi boleh dipertingkatkan dan saya berpandangan banyak yang boleh lakukan, terutamanya dengan memperhebatkan lagi promosi dan juga maklumat, terutamanya tentang tata cara pengundian, hebahan promosi untuk turun mengundi. Dan kita percaya di kawasan-kawasan bandar terutamanya memang golongan belia sebenarnya sangat teruja untuk menjadi pemilih pada kali ini. Dan mungkin cabaran yang kita nampak dekat sini di kawasan luar bandar terutamanya kerana kita ingin membawa muda untuk bersama-sama mengatakan terutamanya pengundi-pengundi mereka rasa berisiko apabila turun untuk mengundi dalam tempoh pandemik ini. Tapi walau bagaimanapun pengundi muda sebenarnya masih lagi dalam orang kata dalam mod yang sangat teruja untuk turun mengundi, dan kita dapat lihat mereka turun awal mengundi di lapangan. Itu sebenarnya yang membuatkan undi 18 ni sebenarnya boleh diperkasakan lagi dari segi program advokasi politik, literasi dan sebagainya. Itu penting untuk kita memastikan bahawa penglibatan golongan muda ini lebih ramai untuk turun mengundi menjadi pemilih dalam PRU yang akan datang. Baik. Dan sedikit daripada doktor, apa nasihat doktor kepada anak muda mengenai undi 18? Ya, semestinya anda semua adalah wira negara. Golongan belia sebenarnya adalah menjadi wira, dan inilah sebenarnya semangat patriotisme yang kita inginkan, sayangkan negara. Semestinya semangat patriotisme ni kita memegang senjata ataupun kita berjuang di medan perang, tetapi sebenarnya inilah bukti orang kata anak muda yang sanggup turun pulang untuk mengundi, ya, kita sangat hargai. Kita pun dapat maklumat ramai anak-anak muda yang di perantauan pulang ke Johor dan turun untuk mengundi. Inilah sebenarnya semangat kita mahukan supaya semangat ini kita teruskan dan lihat ia perlu dilakukan secara berterusan, dan proses untuk membuat literasi politik perlu berterusan baik di peringkat sekolah, institusi pengajian tinggi dan juga peranan media termasuk media elektronik dan media sosial.
Baik, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Mursyid Arsyad atas penjelasan mengenai undi 18 pada PRN Johor semalam. Assalamualaikum. Baik, seketika nanti. Hati-hati sebar kandungan berunsur agama di media sosial. Alhamdulillah bertemu kembali. Perbuatan isteri tanggung penuh suami adalah salah di sisi syariat meskipun terdapat kesepakatan di antara pasangan. Itu tegas Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni College Universiti Islam Antarabangsa Selangor yang juga pendakwah Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah setelah melihat ramai keluarga yang menormalisasikan tugas suami sebagai suri rumah. Jelasnya perkara tersebut juga berkemungkinan memberi kesan buruk di dalam sesebuah hubungan perkahwinan untuk jangka masa panjang. Kesepakatan yang tidak boleh dihalalkan, kesepakatan yang tidak selari dengan syariat. Kita tahu lelaki, sebab lelaki ini tanggungjawab dia besar. Kita tahu Nabi Allah Daud AS bekerja sebagai tukang besi dan tidak ada Nabi melainkan Nabi-Nabi semua adalah bekerja mencari rezeki, terutama Nabi-Nabi, kebanyakan Nabi adalah pengembala. Dan Nabi SAW sendiri bekerja mencari rezeki. So ini adalah petunjuk-petunjuk dalam Islam. Walaupun disepakati tetapi sepakat dalam perkara yang tidak selari dengan syariat adalah tidak terpakai. Tambahnya, meskipun gaji isteri mampu untuk menampung keluarga, namun itu bukan tiket bagi suami untuk tidak bekerja dan menjadi suri rumah sepenuh masa. Justru, seorang suami seharusnya memahami kewajipan sebagai ketua keluarga untuk keluar mencari rezeki. Dalam konteks Islam, suami wajib bekerja dan menyediakan nafkah untuk isteri. Walaupun isteri sanggup untuk mengorbankan hak dia sebagai seorang isteri yang sepatutnya dapat nafkah daripada suami, ini tidaklah menjadi satu kebenaran syar'i bahawa si suami itu boleh ambil peluang itu dan duduk di rumah tanpa bekerja. Sedangkan memberi rezeki, mencari rezeki adalah tanggungjawab suami. Tambahnya, peralihan tugas suami mencari nafkah kepada kerja suri rumah juga tidak sesuai dengan keupayaan fizikal seorang lelaki yang sepatutnya keluar melakukan kerja yang lebih berat berbanding dengan tenaga wanita yang terhad. Satu pasukan pemantau khas atau task force akan ditubuhkan bagi membincangkan dengan lebih teliti isu pertukaran agama membabitkan ibu bapa yang bukan beragama Islam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Idris Ahmad berkata ahli task force tersebut akan dipilih dan diketuai oleh Jabatan Kebajikan Islam Malaysia JAKIM bersama Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM. Nak fikirkan macam mana untuk menyelesaikan perkara itu ke depan. Mari, cuma lepas hasil daripada keputusan tu, kita bentuk satu lagi macam komiti, working committee kita lah untuk bincang. Alam kita bincang isu sama, isu ni, dan kita tengok apa yang benda yang menjadikan satu permasalahan, problem statement dia. Beliau ditemui media pada pertandingan futsal Piala YBM Datuk Haji Idris Ahmad di Dewan Futsal Kamunting hari ini. Menurut Datuk Idris, sebelum ini beliau telah mengadakan perjumpaan dan perbincangan bersama para mufti dan pakar undang-undang. Namun katanya perlu ada pasukan yang lebih kecil supaya isu tersebut dapat dipantau dan dibincangkan dengan lebih mendalam. Tegas beliau, isu pertukaran agama tidak perlu dibincangkan oleh pihak tiada berkaitan, terutama orang politik, kerana ia hanya akan mengeruhkan keadaan. Datuk Idris berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai rundingan meja bulat bersama para mufti dan pakar undang-undang bagi membincangkan isu syarat pertukaran agama membabitkan seorang wanita Leo Siu Hong yang mendapat hak penjagaan dan kawalan tunggal ke atas ketiga-tiga anaknya yang beragama Islam. Elakkan daripada membuat kandungan yang berunsurkan agama di media sosial sekiranya mereka tidak mahir dalam sudut itu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Ahmad Marzuq Syari berkata ia bagi mengelak daripada menyentuh sensitiviti atau menghina Islam. Menurut beliau, perkara ini tidak boleh dibiarkan berterusan kerana tindakan itu dikhawatiri boleh menyebabkan wujud salah faham umat Islam mengenai hukum dalam agama.
Okey, pasal TikTok yang viral berkaitan dengan solat berjemaah itu, pertamanya solat jemaah ini mesti imam dan makmum tu hadir pada tempat yang sama. Tidak boleh solat secara online. Kalau boleh solat secara online, imam Masjidil Haram tu boleh jadi imam kepada seluruh dunia. Tapi itu tidak dibolehkan. Dan saya nasihatkan kepada mereka yang mengguna aplikasi TikTok ini supaya tidak menyentuh sensitiviti agama. Pertamanya, yang keduanya dari sudut mempermain-mainkan soal hukum dan agama ini merupakan satu kesalahan. Tambahnya, pembuat kandungan yang sengaja membuat video yang menyentuh sensitiviti agama dan menghina Islam juga boleh diambil tindakan undang-undang berdasarkan enakmen agama negeri masing-masing. Datuk Ahmad Marzuk berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai isu pasangan yang membuat kandungan solat berjemaah secara panggilan video dalam talian yang tular di aplikasi TikTok. Terdahulu beliau merasmikan Majlis Convocation Kolej Teknologi Darun Naim KTD di Kompleks Dewan Jubli Perak, Panji, Kota Baru hari ini. Berbaki seminggu lagi cuti sekolah sebelum memasuki Penggal 2022. Ramai ibu bapa mengambil peluang membeli keperluan sekolah anak-anak namun tidak terkecuali potong rambut yang turut menjadi salah satu persiadaan awal kembali ke sekolah. Lebih menarik, ada pihak mengadakan program gunting rambut secara percuma dan mendapat sambutan menggalakkan. Di Rawang, Selangor, kira-kira 50 kanak-kanak di Bandar Tasik Puteri mengambil peluang memotong rambut secara percuma sempena karnival kembali ke sekolah anjuran Surau As-Sidikin di bandar itu. Pengerusi surau Idil Mak berkata usaha berkenaan diambil ekoran rata-rata penduduk di situ adalah dari golongan berpendapatan rendah B40 yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Pagi ini kita dapat mengadakan program jom ke sekolah ataupun karnival kembali ke sekolah, yang mana pada hari ini kita dapat menghimpunkan asnaf-asnaf yang berada di khoriah kita untuk kita bagi bantuan sumbangan beg sekolah dan juga kupon untuk pembelian pakaian sekolah. Dan hari ini juga kita dapat mengadakan perkhidmatan gunting rambut percuma untuk anak-anak yang ke sekolah, untuk lelaki dan juga perempuan. Kanak-kanak seawal usia 4 tahun hingga belasan tahun dilihat berbaris di perkarangan surau seawal jam 9 pagi. Program sehingga jam 12 tengah hari itu turut dimeriahkan lagi dengan pemberian aiskrim percuma dan juga sumbangan baucer pembelian pakaian dan beg sekolah kepada anak asnaf dan yatim. Alhamdulillah, event yang diadakan oleh pihak Surau As-Sidikin ini adalah merupakan satu event yang boleh membantu komuniti lah. Jadi saya sebagai ketua blok OA berbesar hati kerana anak karya saya dapat dibantu dan juga yang menyediakan kemudahan-kemudahan untuk kembali ke sekolah seperti gunting rambut. Selain program gunting rambut percuma, kaunter pelupusan Al-Quran dan Lembaga Zakat Selangor serta Khairat Kematian dan Pembangunan Surau juga dibuka kepada orang awam. Kesemua program ini dipantau rapi mengikut SOP yang ditetapkan MKN bagi memastikan tidak berlakunya penularan wabak COVID-19. 81 pesalah dihukum pancung. Masuk hari ke-18 perang Ukraine-Rusia, tentera Vladimir Putin dilapor meningkatkan serangan di bandar-bandar bekas negara Soviet itu. Bagaimanapun, Volodymyr Zelensky mendakwa setakat ini lebih 12,000 tentera Rusia terkorban walaupun negara itu berkata hanya kehilangan 500 askar. У нас загинуло військових десь 1300 сьогодні людей, а у Росії більше 12 тисяч. 1 до 10. Я не радію, що у них 12 тисяч загинуло. Я не радію. Від цього, знаєте, це не моє бачення світу, да? В цілому. Тому що у них є батьки, їх відправили. Більшість з них в цілому не знаю, куди вони приїхали. Nичего не знаю. Ini merupakan kali pertama beliau mendedahkan angka berkenaan pada ketika konflik terus memuncak. Ia menyaksikan tentera Rusia semakin menghampiri ibu kota Ukraine.
Tentera Putin dilaporkan mengebom kediaman penduduk di Kiev dan juga hospital di Mykolaiv. Sementara itu, lebih 2.5 juta individu terpaksa melarikan diri dari Ukraine sejak pencerobohan Rusia pada 24 Februari. Kebanyakan mereka terpaksa mendapatkan perlindungan di negara jiran seperti Poland dengan menaiki kereta api dan juga bas. 81 pesalah dihukum pancung dalam tempoh 24 jam. Jumlah itu merupakan paling ramai dalam sejarah Arab Saudi dalam menjatuhkan hukuman mati melibatkan keganasan. Pesalah berkenaan termasuk 73 rakyat negara ini, 7 warga Yaman dan seorang rakyat Syria. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi memaklumkan sebelum ini kesemua pesalah terbabit berdepan pelbagai dakwaan jenayah termasuk membunuh wanita dan kanak-kanak serta terlibat dengan Daesh, Al-Qaeda serta Husi. Kesemua pesalah diberi hak mendapatkan peguam dan jalani proses perbicaraan yang adil sebelum hukuman ditetapkan. Pada 2021, 67 pesalah dihukum mati namun bukan dalam masa 24 jam. Manakala kali terakhir Arab Saudi melaksanakan hukuman mati besar-besaran dalam tempoh 24 jam adalah pada Januari 2016 membabitkan 47 pesalah. Pancung merupakan kaedah hukuman mati yang digunakan di Arab Saudi. Kerajaan akan menambah baik dan memperkasa ekosistem pekerjaan melalui pewujudan Pusat Penempatan Pekerjaan Sehenti yang akan memantau kejayaan setiap permohonan pekerjaan. Ia merupakan pelengkap bagi platform My Future Jobs yang memudahkan majikan menawarkan pekerjaan dan pada masa yang sama membantu pencari kerja untuk membuat pendaftaran dan mendapatkan tarikh temuduga. Sekian Berita Al-Hijrah. Ikuti Berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari www.alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan, eksklusif dan menarik. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.